Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kuliah yang seterusnya, di mana sebelum ni kita dah habiskan kuliah bab yang ke-9, iaitu berkenaan dengan uslub dakwah. Di bab yang ke-8 kita telah habiskan bab gerakan dakwah. Di bab yang ke-7 Ustazah dah cover tentang dakwah dan juga teknologi. Dan kalau kira kuliah ni adalah kuliah yang terakhir, tapi dakwah di semasa ni mungkin kita akan buat dua kuliah lah, sebab dia ada banyak sedikit isu-isu yang boleh kita bincangkan. Okey, kita tengok di kuliah ke-10, kita tengok dakwah dan isu-isu semasa. Kenapa topik ini dimasukkan ke dalam kuliah yang ke-10? Kerana isu-isu semasa adalah perkara yang sangat penting lah, supaya kita lebih memahami tentang keperluan dakwah. Di mana selagi mana ada isu-isu semasa ataupun isu-isu moral atau isu-isu yang berkaitan dengan Islam, maka di situ dakwah diperlukan. Maksudnya kerja dakwah ini diperlukan. Salah satu lagi untuk menambahkan ilmu kita, bila kita nak kategorikan isu tersebut, dekat isu ni kita boleh masukkan dalam kategori mana, dari bab syariah ke, bab akidah ke, dan bab akhlak. Dan juga dan melalui isu ni juga kita boleh tahu pendekatan dakwah yang macam mana yang kita boleh gunakan supaya dakwah kita dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Isu dakwah ini nanti kita akan tengok bagaimana bentuk isu-isu semasa yang boleh dikatakan menjadi tanggungjawab kita, dan boleh jadi kita katakan ada kaitan dengan kerja-kerja dakwah. Kita tengok Okey, di akhir bab ini pelajar akan dapat memahami, yang pertama, keperluan untuk mengetahui isu-isu semasa, kenapa ia penting. Yang kedua, kita akan tengok isu dalaman. Yang ketiga, isu luaran. Apakah jenis isu ni saya bahagikan kepada dua, iaitu isu dalaman dan juga isu luaran, dan persediaan pendakwah menghadapi isu-isu tersebut. Bila jumpa masyarakat, isu ni terjadi dalam masyarakat, dan macam mana kita nak respon, ataupun kita nak memberi satu pendekatan ataupun solusi dalam kita untuk memulihkan sesuatu isu tersebut. Okey, kita tengok. Isu dakwah merupakan perkara yang muncul sama ada di peringkat dalaman maupun luaran, dan memerlukan pendekatan dakwah yang sesuai. Pendekatan yang sesuai itu adalah sangat penting. Kalau kita baca bab yang lepas tentang uslub berdakwah, kita tengok satu uslub, iaitu al-hikmah. Jadi dalam hikmah tu disebut tentang kesesuaian dalam maksudnya melakukan kerja tersebut dengan adil ataupun sesuai pada tempatnya. Maksudnya setiap isu dakwah yang ada itu memerlukan pendekatan yang sesuai. Bukan maksudnya pendekatan yang sama boleh digunakan pada semua isu. Tidak. Dia melihat kepada kesesuaian. Pendakwah perlu mempunyai sifat peka dan sensitif terhadap perkara-perkara yang menyentuh tentang sensitiviti agama dan umat Islam. Sebagai umat Islam, kita kena ada satu sifat sensitif. Sebagai contoh, isu yang baru-baru ni bakal Al-Quran. Kita kena ada rasa macam sedih, dan kita mesti rasa macam nak marah, sebab biar ada sensitif, ataupun isu tentang orang menghina Rasulullah SAW, ataupun orang menghina ulama-ulama kita, orang menghina apa sahaja akidah kita, itu kita mesti ada rasa sensitif. Orang menghina ibadat kita, orang memperli atau mempermainkan akidah kita, itu perkara yang perlu kita ada rasa sensitif, Okey, seterusnya kita tengok pendakwah. Kita tengok lagi kenapa mengetahui isu semasa ini adalah perlu, sangat perlu kepada pendakwah. Yang pertama adalah tanda kasih sayang kepada Allah dan hamba-Nya. Nak tahu iman kita, kita nak tahu iman kita ni, takat iman kita lah. Kita nak tahu takat iman kita.
apabila perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Taala dipermainkan oleh manusia, kalaulah hati kita ni rasa sedih, dan kita rasa macam nak marah, itu maksudnya iman kita dalam keadaan baik lah. Tapi kalaulah perkara yang disuruh oleh Allah, perkara yang dilarang oleh Allah, ada masyarakat yang mempermainkan benda-benda tersebut, kita rasa macam tak apalah, tak perlu ambil kisah. Itu ada masalah dengan iman kita lah sebagai orang Islam. Jadi tanda kasih sayang kita kepada Allah adalah kita mesti mengambil tahu tentang kelompongan-kelompongan, kerosakan-kerosakan yang ada dalam masyarakat kita, supaya kita boleh bantu untuk baiki, supaya kita pulihkan masyarakat ini kembali kepada Allah. Menjalankan tanggungjawab setiap muslim dalam menjaga agama Islam, sebab tanggungjawab kita menyambung tugasan Rasulullah SAW. Kalau bukan kita yang nak sambung, siapa lagi yang nak sambung? Tidak terus membuka peluang kepada musuh Islam dalam memfitnah dan menjatuhkan Islam. Kalaulah orang memburukkan Islam, tapi kita berdiam diri, maksudnya kita seolah-olah menyokong perbuatan yang dilakukan oleh musuh Islam itu. Malahan kita seolah-olah memberi laluan mudah kepada mereka supaya terus melakukan perkara untuk menjatuhkan agama Islam, merosakkan agama Islam. Jadi sebagai orang Islam, kita perlu peka, perlu sentiasa tengok isu-isu apa yang berlaku di sekitar kita. Adakah isu ini berkaitan dengan agama? Adakah ada satu keperluan untuk kita untuk memurnikan balik perkara tersebut, atau membantu masyarakat kita supaya tidak terus terjerumus kepada perkara yang mungkar. Yang kelima, melahirkan pemuda dan pendakwah yang punya sifat takwa yang tinggi. Okey, isu dalaman. Kita pergi kepada isu dalaman dulu. Apakah isu dalaman dakwah yang sering kali berlaku? Isu dalaman adalah kegagalan umat Islam dalam memahami Islam dan kaedah dakwah secara menyeluruh. Sebenarnya kalau kita tengok hari ni, isu dalaman ni kita kata lagi besar lah berlaku daripada isu luaran. Sebab apa? Kita tengok masalah yang berlaku di kalangan umat Islam kita pada hari ni. Kenapa orang rosak akidah, orang rosak agama. Masyarakat kita hari ni dah tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan kemaksiatan, malahan menyokong apa yang dilakukan oleh musuh Islam dengan berbangga. Sebagai contoh, kita kata golongan LGBT lah, dah lah dia tu gay, lesbian ataupun transgender, malahan mereka ini berani untuk menunjukkan diri di khalayak ramai melalui media sosial, dengan ada supporter sendiri, dengan memerli pejabat mufti, orang agama dan sebagainya. Kenapa benda tu berlaku? Kerana pertama, masalah dalaman umat Islam tu sendiri. Seperti apa? Pertama adalah kekurangan ilmu. Kerana kita tidak mempunyai ilmu, kita jahil, dan kita tidak mahu belajar, dan kita tidak bertabayun ilmu yang sahih, maka perkara ni berlaku. Yang kedua, tidak amanah dalam melakukan tugasan dakwah. Okey, kenapa kita buat kerja dakwah tetapi orang tidak menjentik puas hati masyarakat? Tidak menyentik. Memang kita tidak boleh mengubah, tetapi sekurangnya apa yang kita lakukan tu boleh memberi kesan kepada orang yang kita dakwah. Berkemungkinan besar apa yang kita buat itu adalah dengan tidak amanah dan tidak ikhlas. Bagi contoh, kita minta bajet, kita minta bajet dengan syarikat kita. Saya nak buat kerja dakwah ni, bos, bulan puasa ni nak bagi orang-orang gelandangan makan, bulan puasa nak buat ibadat. Okey, bos, kita berbagi duit 10,000, okey, sepenuh bulan Ramadan awak buat program ni. Tapi hakikatnya duit yang kita belanjakan hanya 5,000. 5,000 selebihnya lagi kita masuk dalam poket kita. Itu salah satu juga kenapa dakwah itu tidak berlaku, kerana masalah ni. Penyakit-penyakit ni, itu tidak amanah. Yang ketiga, punya hasad dengki sesama pendakwah dan terus berkhilaf sehingga membenci antara satu sama lain. Ini sering kali berlaku. Apabila ustaz sama ustaz bergaduh di media sosial, tidak ada lagi maka rasa hormat di kalangan masyarakat dan netizen terhadap pendakwah ini semakin kurang. Sebab netizen melihat pendakwah ini tidak menunjukkan akhlak yang baik.
tidak bersifat matang dalam menguruskan perkara-perkara khilaf, malah saling berhujah di antara satu sama lain, berkias, menghina, tambah lagi ada penyokong pula kan, sehingga ada lagi teruk mempunyai hasad dengki di antara satu sama lain. Itu yang membuatkan lagi dakwah kita itu tidak berkesan. Sekejap Okey, sekejap Alright, maaf. Okey, mempunyai hasad dengki sama pendakwah. Ni lagi lah teruk. Kiralah kita ni pendakwah sama membenci di antara sama lain. Kerana kita ego, kita merasakan ilmu kita lebih baik daripada orang lain. Ni penyakit. Di antara perkara-perkara yang menghalang kita daripada masuk syurga adalah takabur dan juga sombong. Empat, gagal menggunakan pendekatan dakwah yang susah seperti mana yang saya bagi ketahui tadi. Tidak mempunyai tahap minat dan kecintaan yang tinggi dalam melakukan kerja dakwah. Maksudnya bekerja di sektor dakwah hanya untuk dapat gaji, tapi kata tahap untuk melakukan kerja dakwah itu tidaklah tinggi. Itu salah satu juga isu dalaman. Antara lain juga isu-isu khilafiyah. Isu khilafiyah ni adalah isu-isu yang sering diperdebatkan. Sebagai contohlah, apa tu? Malam Jumaat kena baca surah Yasin ke surah Kahfi. Gaduh macam tu. Ataupun kalau orang meninggal dunia, boleh tak kita sebut Al-Fatihah saja tanpa membacanya? Ataupun lagi banyak dulu isu-isu khilafiyah. Okey, khilaf membasuh perbezaan pandangan yang mampu menyumbang kepada pernikahan. Khilaf ni macam saya sebut sebelum ni bagus, tetapi apabila ianya tidak sesuai, satu kata perbahasan tu berlaku secara terlalu terbuka. Sepatutnya dapat diselesaikan secara tertutup oleh orang alim sahaja ataupun orang bidang. Apabila ia terbuka, ia akan menimbulkan rasa tidak senang dan juga persepsi yang pelbagai oleh masyarakat, sehingga kan orang menjauh daripada agama. Kata yang mana satu yang betul? Itu salah satu. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perbezaan adalah fitrah yang wujud dalam setiap insan, dan perbezaan itu dapat difahami tiga bentuk. So dia kata sebenarnya perbezaan pandangan ni adalah fitrah. Memang kita tidak boleh lari, dan boleh dikategorikan dalam tiga bentuk. Satu, khilaf yang memberi manfaat. Contoh perbezaan pandangan ulama dalam bab ilmu seperti persoalan fiqh ibadah dikenali sebagai alur ramah. Sebagai contoh vaksin, ulama berselisih untuk cari pandangan yang lebih tepat. Khilaf yang tegah perselisihan yang isu furu', cabang yang melampau dan menyebabkan perceraian ummah. Berkata tadilah sembahyang malam Jumaat baca Yasin ke baca Al-Kahfi, ataupun sebagai contoh kalau tengok orang mati, boleh tak kita baca, kita sebut saja Al-Fatihah? Dia kata boleh, ada kata tak boleh. Ataupun banyak lagi benda-benda isu-isu yang tahlil, banyak benda-benda isu yang diperbesar-besarkan, isu-isu furuk cabang. Khilaf tidak mempunyai kepentingan. Sebagai contoh, perbezaan warna. Saya suka warna merah, awak suka warna biru. Jadi saya tak dipaksa awak ikut suka apa yang saya suka. Itu kalau kita khilaf tak ada kepentingan dan tidak memberi manfaat. Okey, boleh tak berkhilaf? Boleh. Pertama, sentiasa berusaha baik terhadap sesuatu perkara dan seseorang individu. Kita jangan rasa pandangan kita sahaja betul, dan kita jangan cepat apabila kita mendengar satu kenyataan daripada seorang itu, kita jangan cepat bersangka buruk. Kita kena tabayun. Mempunyai sifat tabayun atau menilai sebelum menghukum, membersihkan hati daripada daripada mempunyai perasaan yang ada takabur macam tadi saya sebut. Menghormati pandangan orang lain, menggunakan bahasa yang lembut dan juga berhikmah. Okey, tidak menyerang kepribadian seseorang dan hendaklah fokus kepada isu yang didebatkan. Sebagai contoh, kita berdebat dengan dia isu tentang, itulah satu-satu benda tu tidak ada rujukan yang sahih. Maksudnya dia berbentuk, ada yang mengatakan amalan tak boleh dilakukan sebab tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan amalan ni boleh. Ada ulama kata boleh dilakukan. Maksudnya perdebatan tu tidak selesai. Akhirnya kita menyerang peribadi seseorang tu. Bagi contoh, kita berkata
ustaz ni dah lah berpoligami, tak jaga nafkah anak bini. Kita serang pribadi dia, sedangkan topik kita tadi pasal benda lain. Tapi kita serang benda lain. Sebagai contoh lah, kan, baru-baru ni pengarah filem terkenal Malaysia, Syamsul Yusof, kan, dia berpoligami. Habislah, kan, adalah khilaf yang dilakukan. Netizen pun ramailah yang mengecam. Tiba-tiba dia nak buat filem, kan, tiba-tiba orang kata kecaman tu terbawa-bawa kepada kerjaya dia. Disebabkan tu terbawa-bawa, pribadi tu terbawa-bawa. Jadi tak boleh. Kalau kita nak khilafkan benda tu sahaja. Kita jangan serang peribadi. Hendaklah melihat tahap kesesuaian isu dan ilmu masyarakat sebelum ini didiakan secara terbuka. Sebagai contoh, sifat Allah ke, kan, kita tidak boleh bijak secara terbuka sebab benda tu tinggi untuk difahami oleh masyarakat. Tak semua masyarakat boleh faham. Tak semua masyarakat mempunyai pengetahuan asas tentang perkara tersebut. Kena tengok tahap bahawa sesuai tak benda ni di khilaf secara terbuka, ataupun lebih baik dia secara tertutup. Jika tadi masyarakat akan tersalah faham. Hendaklah mempunyai sikap memurnikan berbanding menghukum. Kita tidak boleh menghukum. Pendakwah kerja dia bukan menghukum, kita memurnikan, membetulkan balik perkara yang kita kata salah faham tersebut. Okey, antara benda yang perlu ada pada seorang pendakwah adalah penguasaan ilmu. Sebab tu seorang pendakwah ni, dia bukan terus boleh gijam untuk melakukan kerja dakwah. Penting adalah dia mesti ada penguasaan ilmu. Seorang pendakwah haruslah bersiapkan diri dengan akhlak yang baik serta mempunyai tahap kefahaman dan penguasaan ilmu yang mantap. Kena ada pengetahuan yang baik. Jangan kita, orang tanya soalan, kita tak tahu tapi kita pergi pandai-pandai jawab. Kita pandai-pandai buka hadis, sedangkan kita baca hadis pun salah. Kita ambil petikan ayat Quran pun salah. Tak boleh, mesti ada ilmu. Kegagalan dai dalam menguasai ilmu memberi kesan kepada penyampaian dakwah. Okey, kesan kurang ilmu dalam kalangan pendakwah. Apa kesan dia? Ilmu yang disampaikan dikhawatiri tidak tepat dan dapat mengelirukan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan sikap kurang yakin di kalangan masyarakat terhadap kredibiliti pendakwah. Bila orang tengok kita nak jawab pun jawapan kita tu tak berapa strong. Nampak sangat pendakwah ni tak ada ilmu. Jadi kredibiliti pendakwah tersebut dan memberi kesan kepada pada masa akan datang. Maksud tengok, nak jadi pendakwah tapi kata dalam bidang ni, tapi bila kita tanya bab ni tak dijawab pula. Kan? Itu sangat penting. Dunia dakwah akan dipandang sepi dan memerlukan usaha yang lebih baik bagi mentabakkan kembali amanah para anbiya. Kalau kita tengok hari pun semakin dipandang sepi lah. Banyak kerja-kerja pendakwah ni kata terpalit dengan fitnah. Sebagai contoh, kita banyak isu pendakwah kita hari ni, isu gangguan seksual dan sebagainya. Hanya seorang habis semua pendakwah terbalik. Okey, dan orang semakin hari semakin tidak mahu lagi mendekati kerja-kerja Islam ni. 4. Membuka ruang kepada musuh Islam dan terus menyalah tafsirkan konsep dakwah Islam bagi menangkapi agenda mereka menjatuhkan Islam. Sebagai contoh, rujukan yang dibuat bersumberkan pandangan orientalis dan tersasar daripada ajaran Islam sebenar. Apabila pendakwah sendiri merujuk kepada rujukan yang salah, ini yang berlaku. Okey, bagaimanakah cara untuk kita mengatasinya? Okey. Alright. Cara mengatasi. Pendakwah haruslah mempunyai konsep menuntut ilmu yang betul, mempunyai guru yang sahih dan pakar dalam bidang. Kita berguru ni kena ramai. Tidak boleh seorang, sebab ilmu kita pelbagai. Yang kedua, haruslah melakukan banyak pembacaan, rujukan dan juga analisis. Kena banyak study, banyak tengok isu-isu semasa. Tengok isu ni sebagai baru ni cerita mentega terbang. Nama bahasa ni mentega terbang, kan, cuba buat translate, tukarkan dalam bahasa Inggeris. Mentega tu apa? Butter, kan, terbang fly, butterfly, kan. Baru ni keluar dekat Facebook bagi mereka yang tahu
keluar kat Facebook cerita sebuah movie yang dikeluarkan bertajuk Bentikan Terbang. Kenapa movie itu film tersebut mendapat kritikan? Kerana banyak scene ataupun skrip dalam movie tersebut menyalahi akidah. Sebagai contoh, satu scene di mana ayah bertanya kepada anaknya, bila awak nak tukar agama? Umur awak dah umur 18. Maksudnya ayah memberi peluang kepada anak untuk murtad. Maksudnya apa tujuan filem tu buat macam tu kan? Yang kedua, ada juga scene dia tengok kawan dia yang makan babi. Jadi dia minta nak makan juga babi. Itu antara scene dalam filem tersebut yang menyalahi akidah dan telah mendapat teguran oleh ramai agamawan, ulama kita tegur. Itu juga salah satu isu lah. Isu terkini yang perlu kita ambil peka. Maksudnya benda-benda rosak akidah ni dia masuk banyak cabang. Pergaulan kan masuk ke filem. Banyak masuk bacaan rujukan dan nasi. Lirik lagu kalau tengok adik-adik kita menyanyi dan sebagainya. Kan? There is no God, tidak ada Tuhan. Kan? Banyak lirik lagu yang dibuat bercanggah dengan akidah. Haruslah sentiasa menghadiri majlis ilmu maupun praktikkan apa yang dipelajari dengan baik. Seorang pendakwah mestilah mempunyai hati yang ikhlas, sabar dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja dakwah. Menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai teladan. Okey. Kita tengok, kita pergi isu dalaman. Okey, antara isu dalaman juga, isu umat Islam kita pada hari ini adalah media sosial lah. Penyalahgunaan media sosial. Macam saya sebut itu, posting benda yang tidak melakukan kesahihan, menggunakan bahasa yang tidak sesuai, bentuk teguran dan bahasa yang tidak baik kemah, antara benda yang salah. Membina akaun palsu saja nak hack, scam. Ini scam ramai. Menyebarkan maklumat yang berusakan keganasan yang melampau. Kan? Ajak orang pergi syahid. Kan? Syahid fisabilillah. Saya cakap lagi, wajib jihad di negara Malaysia ni. Turun jihad, sedangkan jihad ni dia ada syarat-syarat dia. Mempertontonkan, dan jihad yang paling utama adalah jihad nafsu. Dan tiga, mempertontonkan kepada yang tidak baik dan tidak sesuai dengan imej seorang pendakwah. Nama pendakwah, tapi imej tidak melambangkan sebagai seorang pendakwah. Dan lagi, apakah etika yang perlu ada? Macam mana? Tak boleh guna ke benda sosial? Boleh. Malahan digalakkan untuk kita gunakan untuk kita menyebarkan kerja-kerja Islam. Melahirkan rasa tanggungjawab, kena rasa tanggungjawab apa yang kita siarkan. Tujuan jelas apa yang kita kongsikan, berperan sebagai gatekeeper, iaitu kita sendiri yang menilai benda yang nak masuk ke dalam diri kita, benda yang kita keluarkan, maklumat apa. Hendaklah disampaikan dengan berhikmah dan senada dengan nilai Islam. Okey, isu luaran ni nanti kita sambung kemudian. Okey, Ustaz rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung isu luaran di kuliah yang akan datang. Saya nak ucapkan terima kasih. Semoga boleh tonton lah. Kalau boleh, ni lah sebabnya kalau Ustaz kadang-kadang suruh cari isu-isu semasa. Sebab melalui isu semasa lah baru kita dapat faham keperluan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.